Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini binti Rafi'i. Saya akan membentangkan tentang model Azure yang dibimbing oleh Puan Nurul Amani binti Jasan Afandi. Okey, kita lihat apa itu model Azure. Model Azure ialah yang berfokus kepada perancangan pengajaran dalam situasi bilik darjah. Ia digubal oleh Henish Molenda, Russell dan Smaldino pada tahun 1993. Ia bertujuan untuk menyediakan panduan, merancang dan mengendalikan pengajaran yang menggunakan media. Model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Ada 6 model Azure, iaitu yang pertama Analyze Learners, maksudnya analisis murid. S. State Objective, nyatakan objektif. S. Select Media and Material, pemilihan media dan juga bahan. U. Utilize Media and Material, penggunaan media dan bahan. R. Require Learner Participation, pelibatan murid dalam pembelajaran. Dan E. Evaluation Review, iaitu penilaian semak semula bahan. Okey, A. Analyze Learner, analisis pelajar. Deskripsi umum tentang umur, tahap, tingkatan, latar belakang sosioekonomi dan sebagainya. Ia bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri ini. Guru haruslah meneliti rekod pelajar serta berinteraksi dengan pelajar secara langsung. Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada, belajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran. Maklumat ini diperolehi daripada ujian, kemasukan dan juga interaksi bersama mereka. Saya telah memilih murid tahun 4, iaitu 4 Al-Mu'min, yang mempunyai 21 orang murid yang berumur 10 tahun. Saya dapati terdapat 3 kumpulan murid. Yang pertama, yang sangat menguasai. Yang kedua, sederhana. Dan yang ketiga, lemah. Okey, S. State Learning Objective, iaitu nyatakan objektif pembelajaran. Ia bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan, kemahiran dan juga sikap yang baru dipelajari dan ia perlu dinyatakan dengan secara jelas. Okey, objektif yang saya dapati dalam pembelajaran iaitu ada 3. Yang pertama, kognitif, efektif dan psikomotor. Yang pertama, kognitif, murid dapat menerangkan adab makan dan minum dengan baik. Yang kedua, efektif, murid menunjukkan sikap bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan, iaitu aktiviti mengelaskan adab sebelum, semasa dan selepas makan dan juga minum. Yang seterusnya, psikomotor, murid dapat mensimulasikan adab makan dan juga adab minum. S. Select Media and Material, iaitu memilih media dan juga bahan PDP. Rancangan yang teratur untuk mencapai sesuatu matlamat dan juga menjamin keberkesanan PDP tersebut. Okey, contoh bahan media yang saya gunakan iaitu slide, video, tayangan dan juga komputer. Manakala contoh bahan yang saya gunakan iaitu buku teks dan juga latihan. U. Utilize Media and Material, penggunaan media dan juga bahan PDP. Okey, untuk set induksi saya menggunakan slide tentang makanan dan minuman. Dan yang kedua, langkah yang pertama saya menggunakan slide adab makan dan minum. Yang ketiga, saya menunjukkan dalil nakli tentang adab makan dan minum dan juga menayangkan video tentang doa sebelum makan dan juga doa selepas makan. Seterusnya, langkah ketiga, saya memberikan lembaran kerja dan juga kuis untuk
murid-murid darjah 4 Al-Mu'min. Okey, R, require learner participation, penlibatan murid dalam pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran berpusatkan murid supaya murid dapat melibatkan diri dalam PDP dengan lebih aktif. Pemilihan media dan bahan yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penlibatan murid. Contoh, simulasi dan juga perbincangan. Murid-murid menggunakan minda untuk mengkaji idea, menyelesaikan masalah, melahirkan perasaan dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Okey, dan seterusnya E, evaluation review, iaitu penilaian dan juga semak semula bahan. Kreatif, menarik minat pelajar dan berkaitan isi pelajaran. Memperkembangkan kemahiran berfikir, menyampaikan kandungan secara mendalam, merangsang naluri ingin tahu pelajar serta dapat melibatkan murid secara aktif. Okey, saya telah menyediakan kuis WordWall untuk murid-murid. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.